Memang menarik tajuk hari ini dan saya pun menunggu-nunggu tajuk ni sebab saya ni orang Negeri Sembilan, waris, dan kadang-kadang dia terasa hati tu bila saya pergi ke mana-mana, dia dengar saja saya orang Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan adat Pepatih, pusaka semua pergi ke perempuan. Itu selalu orang anggap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk memperbetulkan beberapa salah anggap masyarakat di seluruh Malaysia. Pertama, bukannya semua pusaka milik orang Islam ikut adat Pepatih jatuh pada perempuan. Sebab orang Islam Negeri Sembilan ni Islam. Bila kita Islam, kita juga tertakluk kepada hukum faraid. Jadi maksudnya apa? Kalau orang Islam meninggal dunia, harta-hartanya sama juga ditadbir mengikut hukum faraid. Siapakah waris faraid, macam mana kita nak membagikan. Jadi siapa yang tak faham faraid tu kena belajar. Kita ada banyak perkongsian yang kita telah ceritakan tentang hukum faraid. Itu pertama. Jadi orang kata, tetapi apa yang saya dengar, ada tanah tu kalau meninggal dunia pergi ke perempuan saja. Itu dinamakan tanah adat. Jadi sebenarnya tanah adat ni bukan semua tanah-tanah Negeri Sembilan ni tanah adat. Yang hanya dikatakan tanah adat yang telah digazetkan tanah adat. Dalam geran tu tulis customary land. Kalau ikut keluas bilangan gerannya, lebih kurang 6% sahaja daripada semua geran-geran di Negeri Sembilan itu dikategorikan sebagai tanah adat. Dan kalau dikira dari segi keluasan, tak sampai 2% pun daripada tanah di seluruh Negeri Sembilan ini dikategorikan sebagai tanah adat. Jadi kalau tanah-tanah lain yang tidak ada di dalam geran itu menulis tanah adat, maka ditakbir seperti biasa. Okey, itu perkara kedua. Yang ketiga, bila kita bercerita tentang akta tanah, kita kena lihat apakah status tanah tersebut. Jadi dalam banyak-banyak tanah kita ada macam-macam status. Ada yang Malay Reserve, ada yang freehold, international freehold, pertanian dan sebagainya. Ada yang tanah dalam akta kelompok GSA dan juga ada tanah adat. Jadi mengikut status tanah-tanah itu, maka apabila seorang itu meninggal, pengurusan itu akan dibuat mengikut garis panduan status tanah tersebut. Jadi inilah perkara yang ramai orang tak nampak, ramai orang tak faham, dan menyebabkan walaupun 2% saja tanah adat ini, tetapi tanah adat ini juga menimbulkan pelbagai masalah. Dengan berapa banyak tanah adat ini, pemilik wanitanya masih lagi arwah, tak ditukar turun ikut perut kepada waris-waris wanita. Dan ada juga banyak tanah adat ini dibuat seperti tanah-tanah lain yang selalu menimbulkan masalah, di mana diletakkan terlalu ramai waris-waris wanita di dalam tu, sehingga kan satu tanah bendang, tanah kampung yang keluasan 2 ekar, di dalamnya ada sampai 9 ke 15 orang. Jadi itu juga akan menimbulkan permasalahan. Jadi hari ini kita akan cuba memberi penerangan yang lebih baik supaya semua orang faham kalau macam mana nak mengenal pasti yang tanah itu tanah adat, dan kalau pun ianya tanah adat, bagaimanakah kaedah untuk memastikan tanah adat ini tetap dapat dimanfaatkan. Keyword dimanfaatkan, sebab terlalu banyak tanah-tanah orang Islam Melayu di Malaysia ini yang tidak dapat dimanfaatkan. Sebab apa? Dia berada dalam keadaan yang tidak cantik, sama ada milik hormati ataupun di dalamnya terlalu ramai pemilik, menyebabkan sukar untuk diurus, sukar untuk dibangunkan, dan sukar untuk diniagakan. Itu perkara pertama yang perlu semua faham. Okey, ini betul, memang selalu terdapat silap faham tentang status tanah adat tu, dan ada mengatakan orang Negeri Sembilan ni tak ikut faraid. Okey, tanah adat tu suka hati kasih pada orang perempuan. Salah ya. Sebenarnya pada dasarnya tanah adat ini adalah tanah bersyarat. Okey, dia lebih kurang sama macam tanah Felda di bawah akta GSA, di mana pemilikan itu ada syarat-syaratnya.
Dan apabila tanah itu bersyarat, okey, dia sebenarnya tidak dikira sebagai faraid. Contoh, kalau tuan-tuan ada lihat ataupun melihat perkongsian saya tentang kaedah faraid F743, di mana apa? Apabila kita ada satu pusaka, kita akan kenal pasti siapa waris, dan kemudian kita tengok hartanya. Sekiranya ada harta yang telah dihibahkan, telah dihadiahkan terlebih dahulu masa hidup, terkeluar pada pusaka. Keduanya, jika dia ada memegang apa-apa saja harta yang dalam bentuk harta amanah, dia pegang sebagai amanah, ia juga bukan pusaka. Contoh, dia bendahari PIBG, dia baru kutip duit 20,000, dia bawa balik simpan dalam laci dia meninggal dunia. Duit 20,000 tu berada dalam laci rumah dia, tetapi itu bukan pusaka dia, sebab dia adalah duit amanah. Begitu juga kalau dia ada memegang satu geran tanah bagi pihak keluarganya, oleh arwah ayahnya sudah dipegang untuk adik-beradiknya, semua tahu, di mana semua ada hak bersama. Jadi kalau dia meninggal pun, walaupun dalam geran itu nama dia, bila meninggal dunia bukan dikira pusakanya, sebab kira harta amanah. Jadi tanah adat ini sebenarnya adalah tanah amanah. Asalnya milik raja-raja dulu yang tuan, yang mana telah menganugerahkan kepada rakyatnya, dan di mana anugerah ini selalunya tanah-tanah bendang berada tengah tepi sungai, dianugerah kepada rakyat-rakyatnya dengan syarat harta ini perlulah dipegang amanah oleh orang-orang perempuan, yang mana apabila meninggal dunia diturunkan hak amanah itu kepada orang perempuan yang satu perut. Jadi ada kaedah untuk diturunkan. Jadi apabila kita faham bahawa tanah itu adalah tanah amanah, maka tidak timbul mengatakan perlu diagih-agihkan ikut faraid. Sama juga macam tanah felda, di mana di dalam peraturannya, apabila penuka felda itu meninggal dunia, hanya perlu melantik seorang atau dua orang pentadbir dari kalangan ahli keluarga. Tidak kata ditaruh semua nama ahli faraid di dalam pemilikan tanah felda, sebab tanah itu adalah tanah bersyarat. Sama juga seperti tanah adat Negeri Sembilan, yang ada di dalam geran itu tulis customary land. Kalau tak ada tu macam biasa. Okey, itu jawapan tadi. Ada terlalu banyak masalah berkenaan dengan tanah adat, tetapi secara keseluruhannya kalau kita lihat, memang tanah-tanah orang Melayu Islam ni memang banyak bermasalah. Saya pernah sebut statistiknya mengatakan ada lebih 1 juta geran tanah masih lagi ada nama-nama arwah. Nilai harta pusaka yang masih belum diuruskan ada hampir 80 bilion. Kenapa? Sebab ramai waris apabila berlaku kematian tidak tahu kaedah pengurusannya. Itu tanah biasa. Bila bercakap dengan tanah adat, dia lebih rumit, sebab selain daripada proses yang memerlukan pergi perbicaraan pusaka di pejabat pusaka kecil ataupun di mahkamah tinggi, dia ada lagi satu proses, di mana perlu mendapatkan buat perbicaraan di hadapan ketua adat. Jadi ada dua senario yang selalu berlaku. Bila berlaku kematian seorang dan ada tanah adat, ada separuhnya, si waris-waris terus pergi ke jumpa datuk adat. Tak jalan juga, sebab syaratnya kena perlu membuat proses urus pusaka di tempat yang biasa, di mana di tanah di pejabat pusaka kecil. Ada juga yang pergi ke pejabat pusaka kecil, lepas tu bila diarahkan untuk mendapatkan endorsement ataupun kata putus daripada ketua adat, mereka tidak buat. Jadi tergantung. Itu yang selalu berlaku. Itu menyebabkan kadang-kadang kalau arwah meninggal dunia, ada beberapa tanah, ada tanah biasa, ada tanah adat. Tanah biasa settle, tanah adat tak dibuat, tinggallah nama arwah. Di mana kadang-kadang yang saya pernah lihat sendiri dalam tanah adat itu ada 5 nama, sebab dah turun daripada banyak generasi lah. Daripada 5 nama tu 2 orang dah meninggal, tinggal 3 yang masih hidup. Jadi yang 2 tu tak buat-buat, masih lagi nama arwah lagi. Tetapi yang ramai mengaku, aku ni adalah waris ikut perut, dia lah duk mengaku dia ada hak.
tetapi ia masih lagi belum disahkan sebab tidak ada proses yang dibuat. Jadi itu yang menyebabkan yang banyak tanah-tanah adat ini dalam keadaan yang begitu, dan akhirnya dia akan menimbulkan konflik di kalangan waris yang betul ada hak, di kalangan waris yang tidak tentu sah hak pada tanah tersebut, dan di kalangan orang yang memang tak ada hak, bising nak minta hasil daripada tanah tersebut. Jadi itu yang sering berlaku. Akhirnya tanah-tanah itu sama ada diusahakan oleh orang yang tidak mempunyai hak mutlak dan tidak diredakan oleh waris-waris yang mempunyai hak ke atas tanah itu, maka adalah orang yang berdosa. Ada juga masing-masing tak nak berdosa, masing-masing tak nak sentuh, akhirnya tanah tadi menjadi tanah hutan, tidak dibangunkan langsung, dibiarkan begitu saja sebab semua orang takut nak sentuh, sebab dia tahu di dalam itu ada banyak pemilik, dan juga pemilik juga ada yang dah meninggal dunia berlapis dan sebagainya. Itulah dia punya situasinya lebih buruk lagi daripada tanah-tanah biasa. Itu penting untuk siapa saja yang mempunyai tanah adat ataupun waris kepada tanah adat, janganlah cuba-cuba nak redah mana-mana, ataupun janganlah pening-pening tak nak buat apa-apa, biarkan begitu saja. Kena ambil tindakan dan cuba selesaikan. Ada banyak pihak yang boleh membantu, memberi nasihat supaya tanah-tanah ini dapat diselesaikan sampailah pemilik yang dalam gerak itu adalah orang yang sah, orang yang masih hidup, dan orang yang tahu bagaimana nak mentadbirkan tanah amanah ini. Ya, itu yang penting kita kena tahu. Okey, tentang pengurusan tanah adat ni bukanlah satu kaedah yang mana diturun-turunkan daripada datuk kepada cucu sebagainya, tentang cerita-cerita bagaimana untuk mengurus tanah pusaka, tanah adat. Sebenarnya telah pun dienactmentkan. Contoh untuk tanah-tanah di kawasan Kapila ada enactment pemegang tanah adat 1960 EPATL, di mana telah mengenal pasti tanah-tanah yang dikategorikan sebagai tanah adat. Dan tanah adat ni dia ada mengikut ketua. Okey, contohnya dia ada satu lingkungan di mananya. Contoh di Negeri Sembilan ada, di Kuala Pilah ada satu suku lingkungan Astana, di mana di bawah itu ada beberapa suku. Orang-orang dulu tahu suku masing-masing, tapi sekarang kalau ditanya orang Negeri Sembilan yang peringkat sekarang ni, dia orang sendiri pun tak tahu dia orang suku apa. Okey, contoh di Negeri Sembilan, lingkungan Astana ada beberapa suku. Air Kaki, Batu Hampa, Tanah Datar, Sri Lemak Minangkabau, Sri Lemak Pahang, Anak Aceh, Tiga Batu. Itu nama-nama suku, maksudnya keturunan dia. Dan setiap suku tu ada dia ketua, dan inilah ketua yang perlu kita jumpa untuk mendapatkan kebenaran untuk turun kepada saudara perempuan ataupun mengikut perut. Contoh, kalau suku Anak Kaki, dia punya nama ketua sukunya lah Ketua Empat Astana. Lepas tu kalau contohnya daripada suku Sri Lemak Pahang, nama ketuanya adalah Datuk Besar. Jadi mereka ini masih ada, sampai sekarang masih ada. Dan bagaimana kita nak tahu siapa yang kita perlu jumpa? Itu sebabnya setiap orang yang mempunyai ada tanah adat, tengok di manakah tanah-tanah mereka itu berada, dan dapatkan senarai daripada pejabat tanah daerah. Mereka ada senarai, dia tanya dulu, ini tanah ni adalah tanah milik suku sekian-sekian, dan untuk tanah milik suku sekian, okey, dia ada senarai, inilah ketua adatnya. Jadi dia akan beritahu, pergi ke sama ada ke pejabat undang, di mana di pejabat undang itu ada juga senarai, dan kita boleh buat perjumpaan di situ dengan ketua adat tersebut. Ini penting sebab selain daripada urusan di pejabat besar kecil, perlu membuat perjumpaan dengan ketua adat untuk mendapatkan cop kebenaran untuk turun milik daripada nama arwah kepada nama pemegang amanah yang baru. Sama juga keadaannya, perlu dapat persetujuan daripada waris-waris wanita yang lain. Kalau contohnya yang mereka yang berhak menuntut ataupun diturun milik tu lebih pada seorang, maka perlulah dipersetujui sama ada letak banyak nama ke ataupun seorang ambil, dan kemudian yang lain melepaskan hak masing-masing. Jadi itu kaedahnya, dan pendekatannya sama juga macam kita menguruskan harta pusaka lain, perlu mendapatkan permufakatan
mereka-mereka yang mempunyai hak terhadap tanah tersebut, sama ada nak lepaskan hak pada seorang, nak melepaskan hak pada seorang tetapi mendapat tebusan, ataupun meletakkan semua nama. Dia tidak ada ikut pecahan-pecahan. Kalau ada 4 orang, letak 4 orang sama rata, ya. Jadi itulah antara kaedah-kaedah pendekatan yang kita perlu buat. Dan sebab dia melibatkan proses tambahan, itu yang menjadikan banyak waris-waris ni dia malas nak buat, sebab dia pening. Nak dapatkan temu janji dengan datuk adat pun payah, nak dapatkan mereka-mereka yang mengenalkan pasti siapa yang sebenarnya mempunyai hak pada turun milik harta amanah itu pun payah. Jadi kadang-kadang bila tidak faham pun adalah waris-waris lelaki yang masuk campur, yang membuat meracun dan sebagainya, menyebabkan proses itu menjadi lebih payah. Jadi nasihat saya macam tadi, dapatkan hikmat nasihat daripada mereka yang tahu, yang dapat memberi nasihat, penerangan supaya waris-waris dan juga orang yang berkepentingan faham dan akhirnya mengambil keputusan yang betul supaya harta tersebut tetap dapat digunakan dan memberi manfaat kepada generasi-generasi yang seterusnya.